Rasuah merupakan satu titik hitam yang menular dalam setiap negara di dunia dan sukar untuk sesebuah negara memiliki kosong kes rasuah. Jadi, apakah itu rasuah? Rasuah adalah suatu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan, kontrak atau keistimewaan dari pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi wang, hadiah, keraian kepada pihak-pihak tersebut. Dalam erti kata lain, meminta dan menerima rasuah, menawar dan memberi rasuah, membuat tuntutan palsu atau menyalahgunakan jawatan. Kadar statistik di Malaysia boleh dikira menggunakan CPI dan data SPRM. CPI meletakkan kedudukan negara mengikut tahap persepsi mereka mengenai rasuah sektor awam yang diterbitkan setiap tahun oleh Transparency International sejak tahun 1995 dan di Malaysia merupakan di bawah tanggungjawab Transparency International Malaysia TIM. Mengikut CPI data daripada tahun 2012 sehingga 2021, markah CPI Malaysia turun mendadak pada tahun 2015 sebanyak 47 markah yang disebabkan kes INDB dan meningkat semula setelah pilihan raya ke-14. Seterusnya mencatatkan rekod tertinggi apabila Pelan Anti Rasuah Nasional NACP dilancarkan dengan sebanyak 53 markah. Statistik tangkapan SPRM pula terbahagi kepada sektor penjawat awam dan juga orang awam. 2019 mencatatkan rekod tangkapan tertinggi sebanyak 1,101 tangkapan hasil daripada pelancaran NACP. Apakah punca-punca berlakunya rasuah di Malaysia? Punca-puncanya adalah kelemahan pemimpin yang lemah, kurang didikan agama dan moral, penguatkuasaan undang-undang yang longgar, gaji rendah, sosial dan budaya. Pesan rasuah kepada negara. Rasuah mampu melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi kerana timbul unsur penipuan dalam urusan pentadbiran negara secara keseluruhannya akan terjejas. Segala dasar atau penguatkuasaan menjadi lemah. Terusnya, rasuah akan menjatuhkan imej negara di mata dunia. Mengamburi mata hati seseorang ini akan membawa kepada kualiti satu infrastruktur atau program terjejas. Satu contoh kes rasuah di Malaysia. Petikan akhbar Arya Metro bertarikh 18 Mac 2021 mengisahkan tentang berlakunya kes rasuah dalam anggota perkhidmatan awam di salah satu agensi di bawah kerajaan iaitu Jabatan Imigresen Malaysia. Kes ini telah berlaku pada 2019 di mana tertuduh Muhammad Jeffrey Muhammad Zain berumur 32 tahun yang juga pegawai imigresen grade KP19 telah menerima rasuah berjumlah RM3,950 daripada ejen yang bertindak sebagai orang tengah yang menguruskan pekerja warga asing. Pegawai tersebut yang bertugas di bahagian kawalan imigresen Balai Pelepasan Lambangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 2 Sepang didakwa diberi wang suapan daripada individu tersebut bagi melepaskan warga asing dari China dari dikenakan sebarang tindakan mengikut Akta Imigresen 1959/63. Beliau didakwa melakukan kesalahan tersebut di sebuah bank tempatan di cawangan Taman Semarak Nilai Negeri Sembilan pada 3 Januari 2019. Muhammad Jeffrey telah didakwa mengikut Seksyen 251 dan 252 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum sebanyak RM100,000 atau penjara maksimum 10 tahun atau kedua-duanya. Mahkamah juga turut menetapkan supaya harta milik tertuduh membabitkan 2 buah motosikal dan 2 buah kereta serta wang tunai dengan nilai keseluruhannya sebanyak RM449,658 dirujuk hak kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Semasa perbicaraan, Muhammad Jeffrey telah menangis ketika merayu diringankan beban dengan alasan terpaksa menanggung isteri yang tidak bekerja dan 2 orang anak termasuk seorang daripadanya orang kurang upaya OKU. Pendengaran, selain beliau telah mengaku menyesal di atas perbuatannya tersebut. Kes ini telah dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Azrif Firdaus Muhammad Ali dan tertuduh tidak diwakili oleh peguam. Bagi kes kedua pula, seperti yang anda lihat di Rajah
artikel rasuah Kosmo. Petikan daripada akhbar Kosmo bertarikh 7 Februari 2021 menunjukkan seorang warga asing berusia 28 tahun cuba memberi rasuah kepada anggota polis bagi mendapatkan kebenaran merentas negeri gagal apabila dia ditahan dan diserahkan kepada Pesuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Raub untuk tindakan lanjut. Kejadian itu berlaku pada pukul 9.40 pagi pada 6 Februari 2021 di mana suspek yang bekerja sebagai buruh binaan cuba memberi wang sorokan sebanyak RM200 kepada anggota polis yang bertugas iaitu Sarjan Major Mazlan Omar, Korporal Suhaimi Abdul Rahim, Korporal Duli Dampa dan Lance Korporal Muhammad Syafiq Muhammad Sa'ari di Balai Polis Bukit Tinggi, Bentong Pahang. Ketua Polis Daerah Superintendent Zahir Muhammad Taha juga telah turut mengingatkan orang ramai bahawa pihak polis sentiasa bertegas dan tidak teragak-agak untuk menahan mana-mana individu yang cuba memberi rasuah dan suapan kepada polis. Bagaimana cara mengatasinya atau menangani kes rasuah ini? Dengan cara memberi pendidikan awal kepada masyarakat umum, terutama sekali kanak-kanak dan remaja. Kedua, memastikan sektor awam beroperasi secara jujur, tulus dan bertanggungjawab. Ketiga, pelaksanaan undang-undang dan hukuman yang tegas. Keempat, Badan Kehakiman Negara memastikan pembicaraan dilaksanakan dengan pantas dan adil. Kelima, menawarkan gaji yang berpatutan untuk semua ahli masyarakat di Malaysia. Dan akhir sekali, mendalami dan mengamalkan ajaran agama bagi setiap kaum. Seterusnya ialah falsafah pendidikan negara. Matlamat pendidikan ialah untuk melahirkan warga negara yang baik, yang memiliki ciri-ciri bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Menegaskan bahawa sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Falsafah pendidikan negara terdiri daripada memperkembangkan potensi individu, menyeluruh dan bersepadu, insan yang seimbang dan harmonis, unsur intelek, unsur rohani dan emosi, unsur jasmani, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri, rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan dan keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Rasuah mengikut falsafah rukun negara. Rukun negara adalah suatu ideologi untuk menyeragamkan fahaman di kalangan pelbagai kelompok etnik. Ia juga bertujuan menjaga keharmonian sosial serta menerap nilai budaya yang murni dalam setiap diri masyarakat Malaysia. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Sebagai rakyat Malaysia, persoalan tentang rasuah dan integriti adalah bertitik tolak dalam soal keimanan dan ketakwaan. Melahirkan rakyat yang taat kepada agama dan patuh pada undang-undang dan peraturan negara yang ditetapkan. Yang kedua, kedaulatan undang-undang. Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Ia juga dapat menghormati undang-undang dan berusaha menyokong penguatkuasaannya serta memelihara kedaulatannya. Secara kesimpulannya, jenayah rasuah akan memberi kesan bukan sahaja kepada pihak yang berurusan, malah kesemua individu di Malaysia juga akan terpalit dengan kesan meminta, menerima dan memberi rasuah. Kalau diikutkan, sebenarnya penerapan rukun negara kita sendiri sudah cukup untuk mengelakkan berlakunya jenayah rasuah di Malaysia jika semua rakyat Malaysia akur dan mengikutinya.
Maka, strategi yang terbaik adalah mewujudkan perancangan dan pelaksanaan yang menyeluruh bagi membendung jenayah rasuah yang berleluasa di Malaysia kini. Sekian, terima kasih.